dikatakan berhati-hati Ya, kalau Tuan. suami Anda memakai songkok, senyum-senyum dan diam-diam di depan laptop. Karena sekarang sudah ada nikah online gitu. Kita kan santai malam nih kan. Jadi rasanya kan akan berlakukah perubahan ataupun the new normal life dalam bercinta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Salam PKP hari ke-33. Alhamdulillah, syukur kita masih diberikan ruang dan peluang lagi untuk terus bersama dalam live Pak Boy pada malam ini. So malam ini kita Pak Boy start untuk mencuba untuk invite guest pula pada malam ni. Hai. Mungkin ada yang kenal, mungkin juga ada yang tidak kenal. Jadi bersama kita pada malam ini Dr. Asri Saleh, ya, pensyarah kanan di Universiti Teknologi Mara Negeri Sabah. Okey, apa khabar doktor? Alhamdulillah, terima kasih, sehat-sehat. Akan minum tidur saja PKP ini. Jadi untuk makluman semua, Dr. Asri rakan saya belajar dulu di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau dalam kursus sains politik sains politik dan antara orang yang awal kahwin lah. Ketika study di kahwin kami tengok-tengok sajalah apa boleh buat. Okey, Dr. Asri, sedikit sebanyak boleh tidak perkenalkan diri secara ringkas. Terpulanglah mau perkenalkan macam mana, dari mana, umur berapakah, terpulanglah. Silakan doktor. Baik, Pak Boy, panggil Pak Boy saja kan? Boleh. Boleh Pak Boy. Saya mula menyertai UiTM UiTM ni sejak tahun 2008. Dahulu bermula di Terengganu, kemudian selepas tahun 2015 dipindahkan di Sabah. Saya berasal dari Bengawan, sudah berkeluarga, isteri baru 1, anak sudah 4 orang. Hai. Okey, bagi mereka yang baru mengikuti kita punya live pada malam ni bersama saya Dr. Asri Saleh, seorang pensyarah kanan di Universiti Teknologi Mara. Okey, okey, kita ada boleh tanya soalan. Siapa yang mau tanya soalan? Okey, saudara Imran, kita punya senior di UIA. Boleh tanya soalan kan ni? Boleh. Bagi pendapat pun boleh. Okey, jadi jadi malam ni kita cerita-cerita santai-santai. Jadi kepada semua yang menonton pada malam ni, boleh share supaya kita dapat reach kepada lebih ramai audience lagi. Alright. So siapa yang mau tanya boleh tanya, kita akan up kita punya ni. Contohnya si Alimuddin pun ada tengok ni, okey. Pecah rahsia. Oi dah, Baltasar ndak juga bongkaran kain ni. Ndaklah. Dr. Asri nampak saya display kita punya komen-komen tu. Nampak. Alhamdulillah. Okey, jadi Dr. Asri, kita berada dalam PKP dan saya yakin sama ada semasa ataupun selepas PKP kita bakal berubah macam-macam perubahan. So sekarang ni term yang paling famous sekarang ni the new norms ataupun the new normal kata. Kan saya pun tak tahu mana satu dia punya grammar yang betul, the new norm ke, the new normal life ke, macam mana. Okey. Jadi apa pandangan Dr. Asri terhadap the new normal life during and after PKP? Silakan doktor. Okey, ini saya boleh komen dari segi
pendidikan lah ya, sebab saya kerja di UiTM kan. So sepanjang PKP ini, UiTM dan juga beberapa universiti lain telah memperkenalkan ODL, dipanggil Open and Distance Learning lah. So tidak lagi kelas face to face, tu tiada sudah. So daripada semester ini, bermula semester ini hingga ke bulan 7, bulan Julai nanti, semuanya akan berlaku secara ODL. Sama ada PKP ditamatkan atau tidak, dia akan terus berjalan ODL, maksudnya pelajar tidak lagi perlu pergi ke kelas. So inilah sesuatu yang new normal dari segi pendidikan tu. Kemudian ada cadangannya untuk semester hadapan pula, semester bermula bulan September atau bulan Oktober, kemungkinan ODL ni juga akan diberikan. Jadi seperti Baboy katakan tadi, inilah dia new normal yang baru dari segi pembelajaran pembelajaran tinggi dah, pengajian tinggi, pengajian tinggi. Itu dari segi pendidikan pengajian tinggi. Dari segi kehidupan personalnya sama jugalah, Pak Boy pun sudah alami kan, kita berada kebanyakan masanya kita berada di rumah. Itulah antaranya yang ni. Yang itu tidak perlu saya ulas panjang lebar lah. Yang penting saya ulas pasal pengajian tinggi tu. Itu kaedah pengajian tinggi. Alright, jadi pastinya apabila berubah sistem, contohnya learning sistem apa berubah, jadi perlunya support kepada sistem ini. Contohnya teknologi networking yang bagus. Jadi adakah kita sudah bersedia untuk menghadapi perubahan ini? Betul Pak Boy. Ini salah satu cabaran kita sepanjang ODL ni, ialah di mana pelajar-pelajar kita ni mengalami masalah dari segi capaian dan kelajuan internet tu. Bila kedua-duanya tiada, maksudnya penyampaian ODL tu tidak tercapai 100% lah. Kemudian pula itu dari segi pelajar, dari segi pensyarahnya pula masih ramai yang baru hendak berjinak dengan teknologi baru seperti mana yang Pak Boy perkenalkan ni, StreamYard, Facebook Live, YouTube. Ini juga satu cabaran lah kepada pensyarah kita untuk dari segi penyampaian audio ni. Cuma Pak Boy, saya mau tambah satu. Dengarnya di Finland katanya kelajuan internet tu mencapai 100 megabyte per second. Jadi inilah yang, ya betul Pak Boy. Jadi inilah kalau boleh kerajaan kita dapat contohi kan. Jadi kalaulah tercapai kita punya kelajuan 100 MB ni per second di seluruh negara, saya rasa penyampaian audio tu insya-Allah akan lebih lancar, dan kalau saya rasa new normal tu akan berterusan. Maknanya kekangan dari segi infrastruktur fizikal boleh sudah dikurangkan dan lebih kepada audio ni lah, online class. Saya rasa ini yang ini kita kena bersedialah anjakan IR 4.0 ni. Ya, sebelum tu doktor bersama kita punya senior YB Kimanis. YB Muhammad. Tahniah dua tokoh muda. Siapa nanti tokoh muda ni? Aku kah? Siapa? Kau kah? Dia. Ayat UM. Alright. Jadi betul kita perlu bersedia macam-macam kan, macam Pak Boy sendiri pun, Pak Boy dalam bidang training. Okey, dulu training face to face, classroom, day one, physical ada ialah secara fizikal face to face kan. So dan benda ini sebelum PKP saya sudah menghadapi beberapa program Pak Boy terpaksa dibatalkan dan betul-betul mencabarlah. Dan kemudian selepas PKP diumumkan sama ada longgar ataupun ditiadakan, pasti jabatan-jabatan ataupun klien-klien tidak terus secara direct akan bersetuju untuk buat terus, sebab ialah kita masih dalam berjaga-jaga kan. So mungkin dia makin mengambil lama. Saya tengok dalam jangkaan Pak Boy mungkin dalam paling pun ujung tahun ataupun
pertengahan tahun depan mungkin baru settle, itu pun kita belum tahu. So saya mengambil pendekatan begini, apabila semalam saya ikut satu kelas secara online, saya pun macam kena tampar-tampar juga lah. Jadi kita ada 3. Satu, sekarang ni ada yang sedang bercuti. Maksudnya wah, dia mengharapkan keadaan akan menjadi kembali seperti biasa bila habis ni. Jadi sekarang ni dia nak apalah, cuti lah. Jadi tak payahlah buat apa-apa. Jadi cutilah, tak apalah. Jadi macam businessman mengharapkan keadaan akan pulih kembali. Jadi dia kata cuti. Okay, ada pula yang kedua tu dia risau kan berlaku recession lah apalah kan, apa semua penurunan, padahal belum turun pun. Okey, itu yang kedua. Jadi dia takut tapi tidak buat apa-apa. Dan yang ketiga, orang yang berada dalam keadaan sekarang ni, orang berada dalam masalah tetapi dia nampak peluang, dia cuba merancang apa semua. Jadi itulah, saya sendiri pun kena ubah dari segi pendekatan. Okey, contohnya sekarang ni, kalau siapa yang perasan, saya punya post daripada pagi tadi menyentuh tentang online presence. Maksudnya untuk memastikan I have to make sure that I present secara online, okay, dan secara frequently, maya. Ya, dan effectively. Untuk sebab kalau dulu saya perlu wujud secara fizikal di tempat-tempat yang lain, sekarang secara online. Sebab itulah dulu kan Dr. Asri, saya selalu live dulu daripada beberapa tahun yang lepas, dan saya mendapat kecaman lah, apalah kau ni bikin sibuk. Tetapi akhirnya hari ini itulah apa ni yang perlu kita lalui. Okey, jadi dari segi nasihat doktor lah kan, Dr. Asri, kepada contohnya anak-anak muda, ialah apakah mungkin persiapan-persiapan yang mereka perlu lakukan dalam menghadapi the new normal life ini? Saya suka emphasize lah tentang potensi IR 4.0 ni. Dan ini saya rasa 4.0, ya, ini saya rasa jalan dan cara hidup di masa hadapan dan jalan ke hadapan. Maksudnya anak-anak muda hari ini mesti ambil peluang, terutama sekali sepanjang PKP ni, untuk menguasai teknologi ni. Teknologi online, digital marketing, social media, the power of social media. Jadi ini peluang, jangan harus kalau sudah pandai itu diperhebatkan lagi, dirancangkan lagi, dikembangkan. Jadi itu nasihat saya kepada anak-anak muda hari ini. Ini generasi kamu, ini masa kamu, so ini peluang kamu, dan nanti bila, dan jadikan ini peluang untuk menambahkan kamu punya soft skill Pak Boy, soft skill. Jadi tidak lagi bergantung pada satu sijil saja. Contohnya kamu ada ijazah atau ada diploma atau sijil, jadi tidak bergantung kepada hanya satu kelulusan saja. Jadi bila ada penguasaan dari segi soft skill, dari segi teknologi, ini akan menambahkan anak-anak muda kita punya nilai tambah. Bila ada nilai tambah, nanti akan ada peluang untuk menambahkan pendapatan. Bila ada peluang untuk menambah pendapatan, maksudnya lebih besar peluang untuk membantu adik-adik, keluarga. Dan akhir sekali, kalau tak silap saya Pak Boy, di Korea, social media ni dan juga digital marketing, digital business ni menyumbang kepada GDP Korea tu, saya pun lupa berapa persen, mungkin lebih daripada 3%, saya tidak silap saya. Jadi yang terbesar lah. Tidak, bukan yang terbesar lah, tetapi menyumbang pada jumlah yang signifikan. Jadi saya ingat Malaysia juga akan bergerak ke arah yang sama. Kalau kita tidak dapat memotong Korea, sekurang-kurangnya kita berada dekat. Jadi ini peluang dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi sosial, dan dan membantu anak muda juga menjauhi gejala-gejala sosial yang lain lah. Sekarang pun saya rasa ramai anak muda main yang e-sport tu, e-sport, walaupun e-sport tu kan.
Oh ya, e-sport sampai dapat menang kereta lah, Mustang lah, dapat duit Ya. lah, apalah kan. So inilah the new normal yang Pak Boy katakan tadi. PKP ni sebenarnya benda ni sudah lama bermula. Tapi bila bermula PKP ni bertambah lagi dia punya attraction dia tu. Bertambah besar lagi dia punya pengaruh dia tu kan. Jadi inilah masanya bersedia untuk embrace the new normal yang kata Pak Boy tadi. Ini starting point untuk kehidupan yang baru sebenarnya. Kan? Ya, betul. Betul. Ya. Okey, kita ada respon daripada siapa ni? Okey, sebelum tu kepada yang menonton live kita pada malam ni, harap boleh share untuk boleh reach. Dan lupa pula pesan Dr. Asri untuk share. Tak apalah, no problem. Okey, kita tengok ini siapa ni? Wah, Saudara Fazilah Anis. Berwacana bah time-time beginilah sesuai mau dikira-kira pun tidak cuma terma dulu COC tu macam sepi betul kau. Time kerja berhabis komunisi time begini senyap. COC Okey. itu apa Pak Boy? COC itu apa? COC apa? Apa? Komen sudah lupa sudah. Inilah kita. Inilah kita ketinggalan. Ini faktor umur Pak Boy, faktor umur. Memang dipahami ya. Saya tengok di online ada juga orang-orang yang seumur kita ni main PUBG apa semua dan itu pendapatan dia orang jadi pendapatan pula, hairan pula. Dulu saya tidak kisah, tiba-tiba bila dalam keadaan begini saya dapat mengenal satu nama Solos. Solos ni dia main apa? Dia online player lah juga. Jadi wow. Jadi doktor setuju ataupun tidak doktor? Untuk kita relevan masa sekarang ataupun akan datang, untuk kita dapat adaptasi kepada keadaan sekarang, perkara yang paling penting rasanya ilmu. Betul, setuju Pak Boy, setuju. Sebab yalah contohnya macam yang kita sedang live ni, pasti ada yang bertanya, soalan yang paling famous bila saya keluar live begini, Pak Boy macam mana kau buat tu yang bergerak di bawah tu? Macam mana buat pakai sistem apa ni apa semua. Jadi benda-benda begini padahal saya pun baru kebaruan nih, saya suka trial and error. Jadi benda-benda begini untuk kita terus relevan, untuk kita terus sesuai pada masa ini, maksudnya kita kena tambah ilmu lah kan. Jangan kata mungkin bagi Pak Boy ada orang yang sudah mula awal. Kan sekarang dalam masa 33 hari, okey, contohnya macam orang-orang yang trainer seperti Pak Boy, selama 33 hari ni ada buat sesuatu kah untuk mendapatkan duit? Contoh kan. Jadi benda-benda begini rasanya perlukan ilmu. Walaupun mungkin walaupun kita terlambat, tapi rasanya belum terlewat untuk kita memula belajar sesuatu. Tapi mau tidak mau kita kena pantas. Doktor, betul Siapa tepuk tangan tu? Anak aku depan ni. Alright. Dan ada lawak jenaka sekarang doktor. Dikatakan berhati-hati kalau suami anda memakai songkok, senyum-senyum dan diam-diam di depan laptop. Karena sekarang sudah ada nikah online gitu. Tapi inilah antara seluruh apa semua. Okey, jadi doktor itu mungkin kehidupan di universiti kan? Kehidupan di universiti, satunya persiapan pelajar itu sendiri, dan satu lagi persiapan bagi orang yang bakal melaksanakan sistem itu. Rasanya macam mana? Ini salah satu soalan cepu emas Pak Boy ya. Contoh saya tidak tahu orang lain lah. Saya ambil contoh diri saya sendiri saja lah. Sepanjang PKP ini saya ambil peluang untuk belajar Facebook Live, belajar Google Meet, Google Hangout, kemudian buat PowerPoint video recording, kemudian print screen recording. Jadi alhamdulillah sini di Bengawan ni
capaian internet itu tidak juga berapa masalah. Cuma kadang-kadang pandai hilang. Itulah membuatkan kadang-kadang kita pandai hilang sabar ya, Pak Boy. Tapi inilah cabarannya. Kalau macam generasi kita ni mungkin masih boleh lagi. Tapi kalau orang pelaksana-pelaksana, maksudnya orang yang lebih senior daripada kita, yang ini mungkin ambil masa sedikit, memerlukan bantuan juga daripada anak-anak mereka kan. Contoh, jadi macam balik kepada saya tadi, contoh macam saya itu, jadi mau tidak mau terpaksa paksakan dirilah macam Pak Boy juga, trial and error, macam mana buat ni, macam mana buat tu, banyak tanya lah, ambil masa, cuma memang dalam the only way is forward. Ambil masa, you ambil masa, tapi that's it lah, the only way is to go forward. Dan tidak malu bertanya. Jadi itulah saya seru kepada rakan-rakan, especially senior-senior, letak ke tepi lah malu-malu tu kan. Sebab ini saja caranya. ODL berjalan, internet ni mesti menguasai IR 4.0, ini satu kemestian. Change. Itulah. Letaklah tepi malu tu. Betul. Change or you will be changed. Change or you will be changed. Satu lagi Pak Boy yang lebih popular tu apa kata? The only change is the only thing that is consistent kan? Selalu change. Ada perubahan, selalu perubahan. Change is the only kan? Ya, dia change ni dia ini betul. Change bersifat dinamik. Berterusan. Terutama teknologi. Pada saat kita pegang, contohnya ada satu telefon yang baru, pada saat kita menikmati telefon yang baru tu, di satu tempat sudah menikmati teknologi yang baru, dan kita ingat kita sudah update up to date, rupanya kita ketinggalan. Okey, Dr. Sri, di sini ada satu saudara Izrul Azarai, seorang yang one of trainer juga, dia lebih pada IT lah. So dikata saya macam mana mau sebut ni, aku punya English pun tidak berapa bagus sudah ni. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Please respond, Doktor. Baik. Ini bahasa tinggi ya Pak Boy ya. Cuma yang saya faham saudara yang saudara Ezrul cuba katakan ni macam itulah. Dia semestinya orang yang pandai baca, menulis ni. Ini bukannya satu-satunya skill yang boleh membawa kita maju ke hadapan. Salah satu skill lain lagi ialah kemampuan kita, kemahuan kita untuk belajar benda baharu, kemudian belajar lagi, ulang kaji lagi, kemudian sentiasa mahu belajar benda yang walaupun tidak penting, tapi kita belajar juga. Jadi maksudnya itulah konsepnya itu. Orang yang lagi satu yang Aizrul katakan ni, orang yang buta huruf ni, orang yang tidak mau belajar ni, orang yang tidak mau belajar, tidak mau belajar lagi dan tidak mau belajar semula lagi. Inilah orang-orang yang dikatakan buta huruf. Kurun ke-21 nantilah, kurun baharu ni kan. Itulah. Bukan lagi orang yang pandai membaca, pandai menulis. Tiada masalah sudah tu Pak Boy ya. Di Malaysia ni kita punya kadar celik huruf ialah 99%. 99% rakyat Malaysia ni boleh membaca. Jadi tiada lagi isu pandai membaca, pandai menulis. Kalau ada masalah pembelajaran pun di sekolah kita sudah sediakan kelas khas. Jadi membaca dan menulis ini bukan lagi satu-satu skill yang penting ya. Mana skill membaca ni mesti ditokok tambah lagi dengan satu lagi skill baharu, ialah mesti sanggup belajar lagi, tambah lagi pelajaran. Kalau tidak mau, inilah orang yang buta huruf. Turun ke 21 nanti. Gitulah. Kalau Pak Boy tidak mau belajar YouTube, tidak mau belajar StreamYard, tidak mau belajar Facebook Live, tidak mau menguasai, inilah yang akan jadi buta huruf nanti. Dan orang yang secara teknikalnya memang buta huruf, dia orang yang lagi boleh survive daripada orang yang memang tidak buta huruf, yang pandai membaca, pandai mengira tapi tidak mau belajar,
tidak mau buang ego untuk unlearn sekejap kan apa yang dimilikinya dulu. Aku sudah tahu nih kan tembirang kan, dan kemudian untuk relearn semula. Okey, terima kasih saudara Betul Izrul nih. Azra kan. Jadi sebetulnya cabarannya sekarang ni kita bukan cabaran, kita Malaysia ni ambil langkah yang bagus. Okey, dia ada apa namanya SKM, lepas tu apa ni program-program kemahiran, apa hands on kan. Jadi tidaklah kepada akademik semata-mata. Jadi manusia ni dia punya apa ni kecemerlangan tu bukan di satu sudut saja, betul tak? Macam doktor sendiri mungkin dari segi akademik, okey, ada mungkin dari segi itu. Kita ini ada pula satu soalan, tak tahu jawab, boleh jawab ke ni? Apa itu cinta? Sebenar-benar cinta. Okey, jadi doktor, walaupun soal kita kan santai malam ni kan, jadi rasanya kan akan berlakukah perubahan ataupun the new normal life dalam bercinta? Cuba, doktor kan pernah jadi doktor cinta. Pak Boy. Nikah pun online dah sekarang. Nikah pun baru saja kemarin. Nikah online yang pertama di Malaysia. Kemungkinan itu nikah online yang pertama di dunia. Jadi, Adakah? DJ ada kemarin nikah online di KL kan? Menteri Agama yang uruskan lagi kemarin. Nikah online Pak Boy. Nikah online. Jadi itulah Kak. Hari ini viral di Facebook apa semua. Katanya isteri-isteri perhatikan suami tu kalau dia lama-lama depan laptop pakai songkok kan apa semua tu jangan-jangan nikah online. Jadi itu ya maknanya itu nikah online. Kalau cinta ni lagi lah sudah lama Pak Boy cinta online ni. Anis saudara apa ni Nis always here. Ini pun saya rasa dulu antara guru-guru cinta ni. Guru-guru cinta yang terkenal masa di UAE dulu kan. Saya rasa beliau ni mempunyai follower yang agak ramai. Kalau tidak silap saya di Instagram dekat 4,000 lebih ya. Mana Instagram beliau punya follower sebab beliau ni terkenal dengan kata cinta apa semua kan. Jadi aku salah lagi. Sudah tukar soalan dia. Dia mau tukar soalan. Okey, soal apa? Aduh. Okey, Alis. Tapi sudah apa diizinkan tukar soalan, tapi yang tadi live direkam. Rakam pun boleh, tidak rakam pun boleh. Nanti boleh tengok balik ni. Aku soalan lain lah konon. Allah Akbar. Topik lain lah bro. Aku main-main baik tu. Okey, santai bah bro. Santai bah kita. Kan malam ni kan mari kita bercerita. Kita malam ni dalam topik bercerita. Okey, kita kembali kepada tajuk kita, the new normal. Walaupun masih lagi sebenarnya, kan masih lagi kita berada dalam apa ni topik itu kan. Alright, jadi itulah sekarang ni saya nampak contohnya pensyarah-pensyarah sudah mula ada channel sendiri kan. Apa ni saya tengok UiTM pun ada apa tadi yang apa ni dia punya sistem online sendiri. Okey, UMS pengen ODL. Saya tengok UMS dia menampilkan beberapa pegawai ilmuwan setiap hari kalau tak silap dalam satu ruang bicara intelek di sistem mereka lah, so di Facebook online apa semua. Okey, kita tunggu ni soalan sinis ni. Alright, doktor, ada apa ada yang sebenarnya bila saya sudah mula live dengan penampilan begini kan, ini bolehlah dipanggil sebagai apa namanya
macam flash mob juga nih. Okey, saya try untuk membanjiri ruang-ruang online. Jadi tadi ada yang respon untuk minta saya kendalikan beberapa beberapa sesi lah perbualan seperti ni lah. So yang ni malam ni saya try dengan Dr. Asir itulah, dan mungkin besok kita akan cuba tengok dengan ada satu ustaz namanya Ustaz Jumat, Timbalan Mufti, untuk daripada pejabat Mufti, untuk tajuknya apa, suami atau lelaki sebagai imam tarawih. Hai doktor pula. Tuan Hamid kita pun ada nih. Dia memang yang provoksianis ni lah. Kau tengok dari senyum-senyum. Tadi saya nampak ada siapa? Zah. Wah, ini kawan-kawan kita daripada ni. Ini juga daripada daripada Sarawak. Ustaz Solhi pun salah seorang trainer. Okay, ada juga pada malam bersama kita. TKB, Timbalan Ketua Bahagi. Apa jawatannya sudah? Lupa si Safwan. Lupa, minta maaf aku. Minta maaf. Okay, malam ni juga ada YB kita. YB Kimanis kita. Okay, Datuk Muhammad. Okay. Siapa lagi ada sini? Muhammad Syafiq. Bal pun ada. Saudara Imran Alimuddin, ramai lagi lah. Alhamdulillah. So malam ni mungkin aura doktor menjemput ramai yang tidak pernah singgah di live kita. Tapi inilah kita mau nanti saya pun terfikir mau menjemput saudara Hamid lah nanti kan. Untuk kita cuba tengok dia punya dia punya idea, dia punya pendapat dari segi mungkin dari segi perundangannya kah, apakah ada perubahan kah apa semua kan. Jadi insyaallah mudah-mudahan. Okey doktor, apa lagi kita mau bicara? Pak Boy. Ya. Pak Boy, saya mau buat cadangan Pak Boy. Ya. Cadangan sikit. Mungkin untuk next session, kalau ada topik-topik mengenai percintaan apa semua ya, jadi berkasih sayang. Jadi saya cadangkan jemput Encik Anis ni lah. Jadi macam saya katakan tadi, rugi ya. Kita ada pakar percintaan apa semua. Jadi kita harus gemblengkan segala kepakaran yang kita ada. Mungkin ini membantu, mana tahu ada hubungan yang retak kan. Jadi insyaAllah pandangan Cik Anis ni mungkin bagus lah kan. Kedua Pak Boy, untuk kes-kes mahkamah membabitkan kes-kes mahkamah kan, rumah tangga, soal jawab mahkamah syariah, boleh panggil Encik Hamid ni. Encik Hamid pun dia ada satu soft skill yang orang tidak tahu ya, dia pandai main gitar. Jadi salah seorang dia ni dulu dia pernah masuk trial untuk masuk kumpulan Wings, tidak silap saya, kumpulan Wings. Dia pernah masuk juga uji bakat Metallica, tapi tidak lepas lah. Tapi sekurang-kurangnya beliau berani menghadiri sesi uji bakat tu kan, walaupun ditolak, maknanya beliau yakin dengan diri dia sendiri. Jadi Pak Boy harap ambil perkata, jangan lupalah jemput nanti Encik Anis untuk topik-topik cinta, dan Encik Hamid untuk topik-topik mengenai mahkamah syariah, mungkin ada legal advice yang beliau boleh bagi ya. Dan juga jangan lupa boleh panggil kita punya ahli parlimen Datuk Muhammad. Jadi Datuk Muhammad boleh kongsikan visi misi beliau di sini untuk kawasan Parlimen Kimanis, apa yang beliau lakukan sepanjang PKP ni. Saya tahu Datuk Muhammad ada menyampaikan bantuan ke sana kemari, sibuk beliau. Jadi kita beri peluang
kita beri peluang panggil Datuk Muhammad untuk berkongsi Ya. aktiviti beliau sepanjang PKP ini untuk rakyat di Parlimen Kimanis. Okey, ini respon Anis ditolak mentah-mentah. Ya ada juga Jangan cadangan lupa ni. lagi Apa dia? ada Apa ni Encik ada Eddie Sharno. mana di sana? Oh ada kah? Topik poligami kah? Eddie Sharno. Di sana. Tapi ini Cik Okey. Safwan ni bagus. Idea Cik Safwan ni bagus. Cara berkeluarga berkasih sayang dalam PKP. Tu Bagus Safwan ni idea ni. Kita jemput Ustaz Malai, Abang Malai insya-Allah mudah-mudahan. Macam banyak apa ni? Macam banyak gel Dr. Asri pakai. Okey, untuk makluman pada malam ni, Zabula kata bagus invite Syukri Haji Sanali. Boleh insya-Allah. Tapi Encik Syukri tu dia pun belajar dengan anak murid Cik Anis. Oh ya. Dia punya apprentice tu. Ya Allah. Apa ni untuk makluman kepada semua yang menonton live kita pada malam ni, apa yang kita bincangkan ni, sebenarnya tadi saya tiba-tiba apa ni terlintas mau try apa ni invite guest sebab sistem saya belum pernah. So dalam Facebook kalau kita gunakan Facebook secara direct memang kita tidak boleh apa? Tidak boleh direct untuk jemput. Tapi kita kena cari sistem yang lain, aplikasi yang lain. Okey, so jumpa StreamYard. Jadi ada lagi BeLive, apa lagi yang kita boleh jemput guest untuk apa ni berbicara. Jadi saya pun try lah dengan Dr. Asri dan Dr. Asri pun menyahut, terima kasih menyahut jemputan yang tiba-tiba. Dan alhamdulillah mendapat sambutan juga lah pada malam ni kan. Tapi okey insya-Allah mungkin lepas ni kita akan cuba apa ni jemput Azlio Ghost. Lepas tu apa tu? Dr. Asri lain betul ke udara ni kali. Maybe kabur ni screen tapi handsome lah. Alright. Okay. So mungkin Dr. Asri dia guna webcam direct daripada laptop beliau. Okay. Saya pula jadikan saya punya handphone sebagai webcam. Jadi mungkin ada beza lah lagi tu. Tapi no problem kita dapat berkongsi ilmu lagi berkongsi ilmu juga pada malam ni. Okey, Dr. Asri, sedar tidak sedar kita bersiaran lebih 30 minit 38 minit. Wow. Okey, hebat So insyaallah kita akan cuba perbaiki lagi lah kita punya apa ni live ni. Mungkin Dr. Asri ini bukan pertama kali, mungkin akan kali kedua ketiga untuk kita ni. So Dr. Asri, apa rumusan Dr. Asri tentang topik kita menghadapi the new normal life? Ini kita ada dua cara sebenarnya untuk menghadapi the new normal. Pertama, kita jadikan apa saja cabaran, apa saja masalah pada ketika PKP ini, jadikannya ini sebagai batu loncatan. Tukarkan ancaman, tukarkan masalah, tukarkan cabaran ini kepada satu peluang. Itu dan itu yang paling mustahak. Memang semua orang hadapi macam-macam pelbagai masalah ketika PKP ini kan. So semuanya terpulang kepada kita. Kalau kita berserah, baring saja, tidak memanfaatkan masa, tidak memanfaatkan peluang, tidak menukar ancaman ini kepada sesuatu yang memberi faedah kepada kita dan sesuatu yang boleh satu yang boleh mendatangkan pendapatan juga kepada kita, mana kita kerugian itu akan datang balik kepada kita. Jadi inilah saya rumuskan tadi, jadikanlah PKP ini sebagai satu batu loncatan untuk kita belajar dan menjadikannya satu peluang ke arah kehidupan yang lebih baik. Itu saja, terima kasih Pak Pak. Terima kasih juga peluang ini. Alright, so terima kasih pada semua. Okay, nanti kita akan lebih proper lagi untuk kita keluarkan iklan awal-awal. Okay, so terima kasih pada semua. Okay, cinta untuk Nabila. Siapakah Nabila itu? Daripada kumpulan Melissa. Okay, so itu saja. Bertemu dari masa. Terima kasih Dr. Asri. Okay, sekali lagi. Okay, bye-bye. Okay, bertemu di lain masa. Terima kasih Dr. Asri. Jumpa lagi insyaAllah.
Okey, so terima kasih itu saja untuk malam ni. Terima kasih sekali lagi kena bersama. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu di lain masa. Terima kasih. Alhamdulillah.